أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكين الحسيب الجليل الكريم الركيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Maha suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah.
wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang kita besarkan, kita agungkan di dalam kehidupan dunia hinggalah membawa kepada hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selamat bertemu dan berjumpa kita semua pada malam ini, malam yang ke-28 daripada Syawal 1441 Hijrah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid An-Nur Temasya Glameri, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sudah berada di penghujung Syawal. Dan saya dimaklumkan malam ini merupakan malam yang pertama saya dijemput hadir bagi memulakan siri kuliah pengajian, kuliah ma'arif secara rasminya setelah bulan 3 yang lalu kita kena hentikan buat seketika atas arahan disebabkan pandemik wabak COVID-19. Subhanallah, setelah melalui PKP, PKPD, PKPB, PKPP, malam ni kita bertemu berjumpa lagi. Dan saya pun takut juga dah hilang dah skill ceramah dah 4 bulan dah tuan-tuan. Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal penghujung ni. Jadi nak ambil mood balik, mood ceramah depan orang ni. Allahu Akbar, subhanallah, dahsyat tuan-tuan. Namun kesempatan yang kita ada pada malam ni kita tak mau sia-siakan. Di mana sebelum ini kita telah membawa kitab yang saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan ingat ke tidak lagi. Saya pun nampak tangan pun dah tak ada dah kitab tu. Saya pun tak ada jadi pastikan pihak masjid maklum ke tidak. Kitab yang kita guna sebelum ini iaitu bagaimanakah penyakit rohani untuk kita rawati tuan-tuan. Untuk kita kembalikan ia dalam keadaan yang baik menurut panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok pada malam ini, masya-Allah, iaitu bab yang ketiga. Kita nak masuk pertemuan pada malam ini setelah kita diperkenalkan dengan masalah penyakit roh itu, dan kita telah melihat bahagian kedua, apakah jenis-jenis faktor-faktor utama mengenai jiwa yang berpenyakit, roh yang bermasalah. Antaranya yang telah kita perkatakan sejak pertemuan yang lalu, dengki, hasad, jadi orang yang sombong, jadi orang yang tidak boleh mengawal lidah dan mulutnya, menjadi orang yang sampai cinta dunia melampau-lampau, menjadi orang yang sampai mengganggu agama dalam bab ihlal munafiq, menjadi orang yang pemarah dalam keadaan melampau, menjadi orang yang riak, menjadi orang yang riak, menjadi orang yang sampai sum'ah. Dia membuat suatu perkara, dia nak dan dia suka orang lain tahu, bukan dia nak Allah tahu. Oh, masya-Allah tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau saya ni belum lagi dapat undangan solat sembahyang fardu Jumaat. Saya belum lagi tuan. Tempat saya baru hari ini dikeluarkan. Minggu lepas belum dapat lagi. Saya duduk di kawasan Puncak Perdana. Kawasan kami Masjid Bukit Jelutong. Tuan-tuan bayangkan ahli qariah dalam tu banyak mana. Jadi 40 orang boleh hadir. Jadi kita pun dah duduk tengok berebut berbalah ni tak seronok. Kawasan Puncak Perdana pun banyak masjid yang besar-besar, tapi belum lagi dikeluarkan arahan Masjid Puncak Alam sahaja yang besar tu. Tu. Tapi hari ini dikeluarkan, tapi taman sekitar dekat saja. Ni yang nak cerita tadi kata apa? Seronoknya sahabat-sahabat kita ni dapat hadir sembahyang kat masjid.
Saya dapat hadir ke masjid hari ini. Tuan-tuan, oh ya Allah, hari ini bukan senang tuan. Aduh, sum'ah tuan-tuan. Tapi kita harap itu bukan sum'ah lah. Itu seronok punya dapat sampai ke masjid. Saya pun seronok tadi tuan. Seronok. Titit. Semua tu norma baru tuan-tuan. Itu. Siapa tak ambil gambar memang satu kerugian lah. Tapi ayat-ayat yang dipaparkan tu, ya Allah, macam-macam. Hari ini mendapat panggilan masjid, ibarat macam bagaimana kalau dapat panggil masuk ke dalam syurga. Oh, tulis dalam FB. Dahsyat tuan-tuan. Itu tak dahsyat lagi tuan-tuan. 10 Jun yang lalu dapat apa? Rentas negeri. Masya Allah, baru dapat rentas negeri, seronok. Bagaimanakah dapat merentas siratul mustaqim? Masya Allah, macam tu pun ada ayat tuan-tuan. Itu dia. Jadi malam ni kita nak tengok bab yang ketiga. Setelah penyakit tu kita ketahui, bagaimanakah kita nak rawat? Sebab penyakit rohani boleh mendatangkan risiko, mendatangkan suatu musibah yang besar. Besarnya musibah itu sehingga kan kehidupan seseorang itu boleh terganggu. Ini membahayanya ruh yang terganggu ini. Bayangkan tuan-tuan, dikeluarkan maklumat sepanjang tempoh PKP yang lalu, sesiapa yang mempunyai masalah jiwa, tekanan hidup, mengenai ini wabak COVID-19, iyalah tuan-tuan, terganggu daripada sebahagian orang. Pekerjaan terjejas, pendapatan bermasalah. Sampai ada satu ruang dan bahagian pihak kaunseling, pihak kaunselor kena mendepani golongan-golongan yang seperti ini. Masya Allah, na'uzubillah min zalik. Jangan main-main tuan-tuan. Main dengan duit tak ada ni, muka handsome pun tak handsome tuan. Orang kata apa? Biar muka tak handsome, janji duit ada. Muka handsome main dengan duit pun bermasalah ni, habis huru-hara tuan-tuan. Na'uzubillah min zalik. Kesian. Tapi itulah masalahnya. Dan jika tidak dicegah atau dirawat, ia akan memusnahkan seseorang itu. Roh terganggu, jiwa kacau, akal pun dah tak boleh dah nak buat suatu perkara untuk nak ditimbang tara dengan sebaik-baiknya. Akhirnya amal ibadat ke mana? Keikhlasan beramal bermasalah, meruntuhkan nilai-nilai kepribadian dan keluhuran akhlak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita orang Islam ni, pada saya bukan agak bernasib, memang bernasib baik. Bayangkan orang yang tak Islam satu, orang Islam yang tak beramal satu. Macam mana? Mereka tak ada jadual tuan. Tak ada jadual nak bangkit bangun pagi, tak ada jadual nak solat sembahyang subuh ni, tak ada jadual nak buat program-program amal. Memang boring lah hidup. Sebab tu ada sebahagian itu dia terlibat kerja-kerja kebajikan. Sebab nak bagi ada jadual dalam program hidup. Kalau tak ada, boringnya duduk dalam rumah. Dia kata boring duduk dalam rumah. Sebelum ni tak duduk dalam rumah, letih, penat. Rupa-rupanya bila mana sebelum ini dah penat, boring, letih, tak larat di luar, kata nak berehat, akhirnya lama-lama berehat pun pening juga. Na'uzubillah min zalik. Ini. Jadi saya fikir pada masa ketika Sya'ban tu masih agak cantik, dengan kita ada puasa-puasa sunat. Masuk Ramadan pun lagi cukup tersusun. Dengan kita nak kejar program berbuka, kita ada jadual program tarawih. Tuan-tuan pun terlibat ni, yang ada depan saya ni, menjadi imam-imam kepada keluarga masing-masing. Jadi itu antara pengisian yang kita buat dan kita lakukan. Masuk bulan Syawal, dia dah mula huru-hara tuan. Alhamdulillah, pelbagai macam SOP dikeluarkan, peraturan-peraturan yang kelonggaran itu kita nampak atas disiplin. Syukur Alhamdulillah, sehingga malam ni kita dapat bertemu dan berjumpa. Itu dia. Kita tidak mahu
ruh terganggu, jiwa bermasalah sampai membawa kepada kedurhakaan kepada Allah, yang akhirnya seseorang itu akan menanggung derita, menanggung azab sengsara yang berpanjangan di akhirat kelak. Tetapi Islam dia tidak membiarkan kita tertanya-tanya soal diri. Islam tidak membiarkan kita menanggung azab sengsara menderita seorang diri. Antaranya Islam memberi garis panduan sebanyak 15 perkara. Malam ni kita nak tengok perkara yang pertama. Perkara yang pertama tidak lain dan tidak bukan, marilah kita mengingati Allah. Ini tangga yang pertama yang dianjurkan bagi orang yang nak jiwanya kembali kepada Allah, hatinya berpaut kepada Tuhan, hidupnya ada matlamat dan tujuan. Marilah kita mengingati Allah. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal, siapa tak kenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi berjumpa dengan dia, wahai Muaz, kamu ni aku sangat sayang dan aku sangat kasih. Tapi aku nak bagi tahu kat kamu, apalah kiranya lepas solat, lepas sembahyang, jangan lupa sebut Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dia tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan dan puan pun dah hafaz hadis sahih riwayat Imam Muslim itu. Ia merujuk kepada makna dia apa? Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ingat kepada Allah. Bukan senang Tuhan. Nak ingat kepada Allah ni pun kita kena minta tolong kepada Allah. Memang kita kena akui kita tidak punyai apa-apa, kita tidak punyai segala macam kekuatan dan keupayaan, melainkan Allah lah yang beri kepada kita daya upaya tu nak mengingati Allah. Ni umpamanya ni teruji tuan-tuan. Kalau sebelum ni Allah, apa menteri agama tak kena tuan. Apa ni Pasaraya buka masjid tak buka, Allah sekali kena. Semua dia punya kecaman tu dahsyat-dahsyat. Tuan-tuan, naik orang tua tu nak buat satu keputusan pun, apa ni ya Allah, kesian tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, setelah MKN, setelah apa nama ni, MKN, apa lagi tu KPM, KKM, kan, memberi suatu jawapan, kami akan menyusuli insyaAllah. Domain insyaAllah macam tu. Kali ini kami akan membuka kawasan-kawasan zon hijau dahulu, barulah nak dibenarkan. Alhamdulillah hari ini beberapa tempat dan ruang telah dibuka. Bukan solat sembahyang fardu Jumaat saja yang nak dikejar. Ni solat sembahyang fardu 5 waktu. Kalau cara-cara di Selangor ni apa? Subuh, Maghrib, Isya. Kita ikutlah tuan-tuan, bukan yang payah pun. Ini. Tapi nak mengikut peraturan dan arahan tu bukan senang. Terujinya kita nanti dalam bab nak mengingati Allah, umpamanya dalam bab solat sembahyang fardu 5 waktu ni, selepas nanti memang benar-benar keadaan sudah kembali seperti biasa. Di waktu itu betul-betul teruji dan terduga cakap-cakap kita yang sebelum ini. Maka sebab itulah kita mendengar seruan panggilan azan pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab apa tuan? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab apa? Sama juga, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun kita jawab sama. Tapi bila sampai dekat hayya 'alas solah, kita jawab tak sama. Berbeza jawapan dia. Apa jawabnya? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita ni. Nak mengingati Allah, nak solat sembahyang, nak berbuat amal ibadah, melainkan kekuatan itu Allah yang bagi, dengan izin Allah. Ni kita sampai malam ni tuan, dengan izin Allah bagi kekuatan tu kepada kita. Masya Allah. Dan Muaz bin Jabal tadi kata lagi, Nabi ajar kepada aku, ya Allah bantu dan tolonglah aku untuk
bersyukur kepada Engkau. Ni, siapa sujud syukur tuan-tuan? Setelah mana diberitahu pelbagai macam kelonggaran ini diberi pelepasan. Siapa? Tak payah angkat tangan lah kan. Bila dengar tu saja, kan setiap pertemuan tu akan ada perjumpaan dengan Perdana Menteri, bahagian keselamatan. Tapi bila diumumkan, saya ada sebuah berita gembira kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setelah mana kita melalui pelbagai ujian dan dugaan, maka pada 10 hari bulan Jun kita akan melonggarkan pelbagai macam perkara. Antaranya kita dapat merentas negeri kepada yang selama ini tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan ibu bapa, bolehlah balik kembali ke kampung halaman. Boleh suara tu sama macam Tan Sri. Masya Allah tuan-tuan. Dengar tu alhamdulillah, sujud syukur. Yang radio tu pun sebelum ni dia orang pun jaga lagu balik kampung tak disiarkan pada bulan 1 Syawal. 1 Syawal tak disiarkan. 10 Jun tu dah berapa belas Syawal dah tak tahu. Saya ingat dekat 20 dah kot, terlupa dah saya pun. Dengar dibenarkan radio ni pun balik kampung diputarkan. Masya Allah tu tuan-tuan, seronok, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiganya kata Muaz bin Jabal, wa husni ala ibadatik, tolonglah aku ya Allah bagi dapat elok di dalam beramal ibadah. Ini dia. Jadi kita mengingati Allah Subhanahu wa taala ini kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah lah yang sentiasa memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mencapai ketenangan hati. Itu. Allah lah yang memberi ketenangan jiwa untuk kita mengingati Allah. Ni kita semua yang rata-rata saya tengoklah wajah-wajah tuan-tuan ni, kalau ikut SOP umur tu tak boleh hadir kot kan, sebahagiannya lah, wallahu alam. Kan, tapi tuan-tuan sihat, tuan-tuan kuat, alhamdulillah. Maka kalau nak tunggu, nak harap yang umur 30, umur 40, sebab dia orang ni rajin duk main menatang ni tuan-tuan. Ini apa tu tak boleh, ini tak kena. Tapi muka-muka dia orang ni pun tak tahu pergi duduk kat mana. Tak apalah kalau kita kata kat Masjid Glen Mary ni tak sampai, tapi biarlah tempat lain tu boleh sampai. Masya Allah. Ini teruji. Naik juga ni kalau tuan-tuan tadi waktu nak masuk ditahan. Tak boleh Tuan Haji umur dah 70 minta maaf tak boleh. Tapi disebabkan sihat wal afiat, alhamdulillah. Dan dengan faktor itu Allah campak kekuatan, Allah bagi ketenangan, Allah bagi keinginan dan kemahuan untuk mengingati Allah. Apa hadiah yang Allah sebut di sini? Di dalam suratul Ra'd ayat yang ke-28 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, yaitu orang yang hatinya mereka ini menjadi tenteram, menjadi damai. Allah gunakan istilah orang yang mengucapkan kalimah syahadat, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, orang-orang yang dicampakkan ke dalam diri mereka suatu ketenteraman, suatu kedamaian. Yang pertama iaitu sebab kerana mengingati Allah. Yang ni mesti kita kena letak baik-baik tuan-tuan. Nikmatnya kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita tak dapat melakukan banyak perkara, tapi kita dapat mengingati Allah. Yang ni mesti kena orang buat suatu pengecaman dan pengesanan.
Kalau pada masa waktu tak dapat berbuat apa-apa, apa-apa ni dalam arti kata aktiviti hidup itu terhenti, ini tertutup, tetapi jangan sampai terhenti mengingati Allah, jangan sampai tertutup mengingati Allah. Na'udzubillah. Kalau sampai tak ingat Allah pun tak kisah dan rasa hidup aman damai, itu berbahaya tu. Walaupun kita mengeluh, ya Allah, kenapa jadi macam ni ya Allah, itu pun kira baik dah tuan-tuan. Baik dah tu. Ialah nak cari semua orang alhamdulillah dengan terjadinya wabak COVID-19 ada hikmah. Tuan-tuan ingat semua orang boleh sebut macam tu ke? It's not so easy tuan. Tuan-tuan okeylah. Ada orang siap senarai hikmah COVID-19. Apa antara dia? Pusat kelab malam ditutup, pusat urut ditutup, apa nama ni lah, jenis-jenis perhimpunan ramai-ramai yang ke arah membawa kepada kerosakan hidup bermasyarakat ni. Secara siapa pun kalau kita tanya program tu baik ke tak baik, semua orang kata tak elok. Maka dengan itu buat masa ini perkara-perkara berkenaan tak dibenarkan. Masya Allah tuan-tuan. Bukan kata sebahagian besar, kebanyakan orang menerima dengan hati terbuka dan suka. Itu sebahagiannya. Sebahagian tak suka, marahlah tuan-tuan. Marah. Negara Amerika Syarikat, saya dimaklumkan dah 1,20,000 ke 30,000 kes. Tu hak kes, hak yang apa sedang dirawat, hak yang kadar sembuh pun amat menduka citakan. Mati ni apa 2 juta lah. Nauzubillah, 2 juta lah, 200,000, maaf, 200,000. Masya Allah, dahsyat tuan. Mayat bergelimpangan di sana sini. Sampai orang tanya macam mana penyakit ni boleh menyerang ke sana sedangkan dia datang daripada China. Wallahu a'lam. Ini bukan masalah China, masalah Amerika, tak tahulah apa masalah sebenar. Apapun, innallah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak memberi dan nak menuju ajar kepada manusia walaupun contoh yang didatangkan itu kecil, amat terlalu kecil daripada yang terlebih kecil. Inilah COVID-19 ni. Tapi mereka katanya sebagian besar degil. Marah kepada kepimpinan. Tak mau ikut peraturan dan arahan. Bukan kata rakyat dengan pemimpin dia pun sekali tuan-tuan. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini. Kita alhamdulillah, baik yang Islam, baik yang bukan Islam, yang mana-mana kita boleh ikut dan kita patuh, syukur alhamdulillah. Ini yang kita nak. Khutbah Jumaat tengah hari tadi ni pun tajuknya menuju kemenangan. Ni apa wilayah punya, tengok tadi. Subhanallah. Tengoklah kan, dah tak boleh pergi sembahyang Jumaat tadi. Itu duduk kat rumah tengok. Jadi macam orang perempuan lah juga. Kan, orang perempuan tak pergi sembahyang Jumaat, saya pun tak pergi sembahyang Jumaat tadi. 13 minggu dah tuan. Allahu Akbar. Itu dia. Jadi ketahuilah kata Allah, hanya dengan mengingati Allah maka hati berasa tenang. Yang tadi kita sebut, walaupun dalam keadaan sengsara, walaupun dalam keadaan duka cita, walaupun dalam keadaan terhalang, tapi dapat mengingati Allah, tak meninggalkan suruhan Allah, tak menjadi orang yang sampai tak tahu nak buat apa dan nak melakukan perkara apa. Masya Allah tuan-tuan, orang tengok Ustaz Abid Liu ni buat kerja kebajikan, orang tengok yang tu satu, tapi yang saya duk tengok dia punya penyampaian ucapan yang tu mungkin orang agak kurang kesan. Tanya kenapa ni Ustaz duk buat benda-benda macam ni. Tak ada apa, dia kata nak bagi hati tenang, nak dapat kasih sayang Allah. Tapi yang tu orang tak nampak tuan. Yang orang duk nampak yang dia duk ulut, itu memanglah nampak.
Dia kata dengan dia buat macam itu boleh mencapai ketenangan. Dengan dia buat macam itu dia boleh mencapai jiwa dia aman, damai. Subhanallah. Ini ada orang-orang yang macam tu Allah bagi kepada mereka. Jadi ketenteraman hati ini adalah asas utama bagi kesihatan ruh kita, dan jasmani seseorang. Dia kata hati dan jiwa ni kalau elok, kalau cantik dia akan jadi ruh kita pun terpelihara, sampai luaran kita pun boleh nampak kesan yang elok. Betul ke? Wallahu a'lam. Ini. Tapi inilah yang telah diungkapkan oleh para sarjana Islam, mengajak kepada kita untuk melihat faktor memelihara ruh dan jiwa ini adalah amat penting. Sebab dia kata mengingati Allah merupakan jalan yang baik bagi mengubati dan merawati hati dan jiwa seseorang. Antaranya lagi mengingati Allah ataupun zikrullah merupakan suatu perkara yang amat besar dalam memberi petunjuk kepada hidup manusia. Imam Ibn Athaillah menyatakan, dan banyak sepakat para ulama mengatakan ada 3 jenis tuan-tuan cara mengingati Allah. Ini untuk bahagian akhir, kita dah nak tamat dah ni sebelum masuk waktu Isyak. Yang pertama dipanggil az-zikrullah bil lisan. Ingat Allah dengan lidah. Yang kedua, az-zikrullah bil qalb. Mengingati Allah dengan hati. Yang ketiga dipanggil az-zikrullah bil arkan. Dengan tindakan, dengan perlakuan. Yang pertama, zikrullah dengan lidah bukan semua orang Allah bagi. Bukan semua orang. Sama ada orang tu normal dengan orang tu tak normal. Orang tak normal ni macam kalau kita kata orang bisu lah kan. Kalau orang yang macam kita ni, sebab boleh mendengar, sebab juga dia ada hubung kait dengan lidah, boleh menutur. Ini hebat tuan-tuan. Bagi orang yang normal, walaupun mata buta, mata tak nampak, tapi lidah boleh berkata-kata, dia juga dikira sama macam orang nampak, tak ada beza. Masya Allah, tahun ni patutnya negara kita menganjurkan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Dan adik Muhammad Qayyim ke apa nama tu, yang itu hari di peringkat kebangsaan. Masya Allah, adik Qayyim daripada Kelantan, mata buta tuan-tuan. Tidak tahun ni jadi sejarah Malaysia lah. Wakil Malaysia untuk kali yang ke-63 ke antarabangsa ni, wakil adik Qayyim, mata buta tuan, tapi hatinya tak buta. Lidahnya tak buta, pendengarannya tak buta. Ya Allah, tuan-tuan tengok balik bacaan dia, subhanallah, nitik air mata tuan. Ya Allah, Allah bagi kelebihan kepada orang yang macam tu. Kita pun boleh dapat bahagian tu. Lidah yang menuturkan tasbih subhanallah, lidah yang menuturkan tahmid alhamdulillah, lidah yang menyebut tahlil la ilaha illallah, lidah yang sebut Allah takbir Allahu akbar, lidah yang istighfar astaghfirullah, lidah yang memperbanyakkan hauqalah la haula wala quwwata illa billah, lidah yang suka berselawat Allahumma salli ala Muhammad, dan lagi lidah yang tilawatul Quran. Masya Allah, ini kelebihan tuan-tuan. Macam mana baca Al-Quran ni raba-raba tuan, pakai braille. Kita habis mata nampak ni pun wal tak habis-habis wal. Ni pakai raba-raba macam itu. Subhanallah. Ini hebatnya pahala orang yang Allah bagi kelebihan pandai buat tu braille Al-Quran.
Itu pahala semua tuan-tuan. Itu saham masuk dalam kubur belaka tu. Allahu Akbar. Yang kedua, orang yang ingat Allah dengan hati. Ni tadi kita sebut golongan yang Allah bagi ujian. Telinga tak dengar, mulut tak boleh nak cakap. Ni. Iaitu kepada golongan yang bisu lah. Macam mana golongan bisu ni mereka nak baca Al-Quran? Oh, mereka pun kena baca Quran tuan. Kalau mereka boleh berurusan dalam hidup, bagi salam, ada dia punya tata cara, nak cari makan ada tata cara, nak beribadat pun kena ada proses. Bagi mereka baca Al-Quran tak boleh duduk diam, mereka kena menggerakkan tangan. Tuan-tuan boleh buka YouTube macam mana orang bisu baca Al-Quran, ada ditunjukkan. Itu saya pernah ceramah di Masjid Negeri Shah Alam, undangan ceramah kepada 300 persatuan orang cacat pendengaran dan percakapan. Saya pun pening juga, macam mana aku nak ceramah ni. Oh, dia kata, ustaz, jangan bimbang, kami ada instructor, jadi cikgu jurubahasa. Okeylah. 300 orang tuan-tuan. Itulah pertama kali dijemput ceramah 1 jam, 300 orang, seorang pun tak tengok kat saya. Tengok kat cikgu jurubahasa. Subhanallah. Tapi hebatnya tuan-tuan Allah buat ni, macam mana kita cakap ni tuan-tuan. Kalau saya cakap sampai kat tuan-tuan, ni saya cakap tak sampai kat dia orang, sampai kat dia yang jadi cikgu. Kemudian cikgu tu baru apa benda dia buat. Mereka boleh menunjukkan reaksi, tindak balas daripada apa yang disampaikan. Kalau bercakap tentang syurga, mereka memperlihatkan suka gembira. Bercakap tentang neraka, menakutkan, boleh air muka mereka jadi hebat tuan. Tangan saya pun jahat juga dalam hati ni. Saya kata betul ke cikgu ni ke pembohong nampak serupa je apa benda dia buat. Tapi macam mana boleh sampai? Subhanallah, hebat tuan. Ini satu benda kita kena muhasabah, tafakkur. Yang ketiganya, tadi tak habis lagi apa, bila kita duk bercakap tadi tu, kita ni suka cakap duk menjerit lah kuat. Ada kru kata, ustaz cakap slow sudah lah ustaz, bagi jurubahasa ni dia orang bukan dengar pun. Ya Allah ya Tuhan, kita dah bersemangat kan, buat macam mana? Subhanallah tuan-tuan. Itu kali pertama pengalaman di Masjid Negeri. Yang ketiganya iaitu mengingati Allah dengan tingkah laku dan perbuatan. Nih, kita takbiratul ihram, kita qiyam, kita rukuk, kita sujud, duduk antara dua sujud. Kata Ibn Atta, ni duduk dalam majlis ilmu ni pun salah satu daripada jalan ingat Allah. Bukan semua orang boleh duduk dalam masjid kata ingat Allah tuan-tuan. Bukan senang. Masuk masjid, cari tiang paling belakang, duduk bawah aircon, tidur. Tak ingat Allah juga, pembohong saja. Walaupun duduk dalam masjid. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Apa lagi? Bersedekah, memberi dengan tangan, berpuasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga, itu semua perbuatan. Bertawaf, bersa'i, bergunting, berwukuf, bermalam di Mina, melontar jamrah, itu semua jenis-jenis perbuatan. InsyaAllah tuan-tuan, cukup sekadar itu pertemuan kita. InsyaAllah kita akan masuk pertemuan pada pertemuan yang akan datang. Mengingati Allah ada dua pengertian. Yang ni kita akan sambung bulan depan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.